apabila ada orang buat salah pada kita, jangan tahu tengok apa pakai seluar pendek, nampak bulu semua. Lari dia. Ya. Kita kena faham betul. Dan Nabi Yusuf mengajar kita. Apa Nabi Yusuf kata? Ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhirat pun mereka ingkar dan menolaknya. Ayat 37. Tengok ayat yang ke-38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan Nabi Yusuf dah jawab mimpi belum? Nampak tak? Nabi Yusuf menggunakan kaedah jangan terus jawab. Doktor, saya sakit jantung doktor. Ya ke? Duduk kat mana? Jangan tu, ya tu sakit jantung, saya cakap. Habis. Anda kena pandai mengambil kesempatan. Ya tak apa, kita sama-sama berdoa pada Allah. Ramai orang sakit macam ni, tiba-tiba dia berdoa pada Allah, dia semayang, dia jaga tu, kemudian dia jumpa dengan doktor, insya-Allah boleh baik. Masa tu pesakit tadi dia akan apa? Ramai. Saya banyak kuat lah kan. Nanti pesakit tadi dia jadi macam mana? Lepas tu doktor tadi pun sambung lah kan. So begitu juga kita nak supaya ketika orang percaya kepada profession yang ada pada kita, gunakan ia untuk apa? Mengajak pada Allah Subhanahu sampai terperintah. Kalau ada rakan-rakan minta nota pada anda pun jawab macam tu juga. Saya buat nota ni lepas saya main tahajud semalam. Tapi hati kena apa? Kalau rasa belenggu saya jangan sebut lagi. Rahsiakan. Tapi dia proses berjalan Baik, sekarang ini Nabi Yusuf AS tak jawab lagi mimpi. Dia pergi pada poin yang lain pula. Dia kata, aku menurut agama bapa-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Bila Nabi Yusuf berarti apa? Kita kena nisbahkan diri kita dengan tokoh-tokoh orang yang dikagumi oleh orang yang bersama kita. Dan tokoh-tokoh itu kalau boleh yang dia kenali. Nabi Yusuf menyebut bila kaum itu ketika itu di Mesir, sebut saja Nabi Ibrahim, dia akan rasa macam. Sebut saja Nabi Ishak, dia akan Nabi Yaqub, dia akan rasa macam tu. Tokoh-tokoh itu. So anda kalau nak berdakwah, sila kaitkan diri anda dengan tokoh-tokoh yang diterima oleh mereka. Jangan anda cari perbezaan. Dan anda kena pandai dan berani letakkan limitation. Okay? Maknanya kalau anda nak kata katakan anda sedang berdakwah dengan seseorang itu anda tahu dia sangat kagum dengan mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir. So anda puji Dr. Mahathir. So saya kagum dengan Dr. Mahathir sebab Dr. Mahathir ini dia telah merancang membina sebuah bandar Putrajaya yang saya percaya begini. Cukuplah kita yang tu kan. Jangan panjang-panjang sangat. Lepas tu bila dia dah ramai-ramai di dalam macam tu, bawa lari lah kepada tajuk yang sebenarnya. Sebab apa? Kalau anda tahu dia kagum dengan seorang dan anda nisbahkan diri anda dengan orang itu pada kadarnya, insya-Allah orang itu akan apa? Percaya kepada kita. So jangan cari musuh, jangan cari benda yang negatif. Kita tahu mana-mana orang ada negatif, cuba nisbahkan pada benda-benda yang positif pada orang yang dikagumi, insya-Allah dia akan terbuka untuk itu. Dan ketika orang itu sedang mad'u itu, orang yang sedang didakwahkan itu sedang kagum dengan Nabi Yusuf kaitkan dia dengan tokoh-tokoh yang boleh diterima, dan kemudian Nabi Yusuf menjalankan tugasnya. Dan Nabi Yusuf terang lagi, ma kana lana an nusyrika billah min syai'. Kami, iaitu saya dan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kami tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dia bagikan alasan, zalika min fadlillahi alaina. Ini semua kerana Allah beri kepada kalian, wa 'alan nas, dan kepada semua manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkur. Tapi ramai manusia tidak bersyukur terhadap apa itu. So kepakaran kita jangan disembunyikan, tapi mesti bersihkan hati. Kemudian kena declare bahawa saya tak bersama dengan orang-orang yang tak senonoh dan tak betul, dan declare pula saya bersama dengan tokoh-tokoh
yang dikagumi oleh orang yang sedang. So kalau kita bercakap dengan Chinese pun, bagi saya tidak salah untuk anda memuji Lee Kuan Yew, sebab Lee Kuan Yew telah menyebabkan Singapura membangun dan membesar. Cerita sikit pasal pengurusan di Singapura hebat, cukuplah setakat tu. Jangan cerita yang tak sepatutnya kita cerita. So bila dia terasa, oh dia ni pakai tudung tapi puji Lee Kuan Yew juga, cukuplah setakat tu kan. Jangan pula anda puji sampai habis kan, mengawal nama dia. Okay? Puji pada benda yang boleh dipuji, lepas tu ajakkan dia terus berbuat. 39. Sudahkah Nabi Yusuf menjawab tafsir mimpi? Ketika ini Nabi Yusuf masih belum menjawab, sedangkan soalannya berkenaan dengan tafsir mimpi. Kehebatan seorang pendakwah dalam penjara, mengambil kesempatan ketika orang melihat dia. Kurang mantap, kuat sikit. Sekali lagi. Kita nak supaya orang melihat kita minal muhsini. Tapi kalau orang tengok kita, akhlak dia sendiri pun habislah kita. Kita nak inna naraka minal, awaklah terdiri pada orang-orang yang baik, sebab awak bawakan air. Tuangkan lagi kata. Masih. Ayat yang ke-39, oleh kerana orang sudah mula percaya pada Nabi Yusuf semakin Nabi Yusuf pun memanggil orang tu. Dan lihat bagaimana Nabi Yusuf memanggil dia. Apakah gelaran dia baik? Ya sahibai sijni. Cuba tengok dalam tafsir, siapa buat English, apa terjemahannya? Ya sahibai sijni. Wahai Yusuf Ali kata apa? Kat sini kata wahai sahabatku berdua. Dalam bahasa Arab, wahai teman sepenjaraku. Walaupun ada yang mengatakan wahai ahli penjara, tapi dari segi bahasa balaghahnya, wahai rakan sepenjaraku. So maknanya bila kita bertemu dengan kawan, kita gunakan bahasa kita sama level dengan dia. Level A, maknanya sama level. Jangan kita meninggi diri. Walaupun kita dah berumur, kita anggap kita macam muda. Walaupun kita pensyarah, kita anggap. Walaupun kita doktor, kita bertemu dengan orang kampung, kita pun sebut macam apa, supaya dia tidak rasa ada gap. Nabi Yusuf pendakwah dalam penjara, dia gunakan itu. Ya sahibai sijni, wahai rakan sepenjara. Arbabun, nampak? Keluarkan soalan supaya dia berfikir. Bila orang yang bersama kita itu berfikir, dialah yang akan membuat keputusan. Kalau dia nak solat, dialah yang akan buat keputusan nak solat, bukan kita paksa. Kalau dia nak bersedekah, dialah yang akan buat keputusan nak bersedekah. Kalau dia nak buat ibadah korban, dialah yang akan bayar untuk buat ibadah korban itu. Dia yang buat keputusan. Tetapi untuk membantu dia buat keputusan, kita kena bagi dia kunci. Kerana miftahul ilm as-su'al, anak kunci kepada ilmu ialah bertanya. Lalu Nabi Yusuf ajak dia bertanya pada dia, A'arbabun, adakah menyembah berbilang-bilang Tuhan itu, mutafarriqun, yang banyak itu, khairun amillahil wahidul qahar, lebih baik daripada Tuhan yang satu tapi gagah perkasa. Agama sana tu banyak menyembah berhala banyak-banyak. So yang banyak tu mana lebih kuat dengan Tuhan yang satu dan esa? Kalau dikatakan yang banyak lebih kuat kan, sebab dia banyak. Tapi berarti oleh kerana dia banyak, dia lemah. Tapi yang satu gagah perkasa. Berarti mengemukakan soalan. Dan soalan ini hanya diberikan apabila orang itu telah mula percaya pada pendakwah itu. Cuba kalau anda jumpa non-Muslim, jumpa Indian, anda terus tanya soalan ini, marahlah dia kan. Sebab anda tak bina repo dulu dengan dia. Pendakwah kena bina apa? Repo, supaya dia rasa hormat, dia percaya pada anda. Lepas tu barulah ajak dia berfikir. Dan ini semua ala dalam rangka kita katakan ala basiratin, dalam keadaan apa? Ada hujah, ada dalil, ada fakta dan kajian yang mendalam, bukan hanya sempurna. Seterusnya tak cukup lagi. Ayat yang berikut 40, Nabi Yusuf dah jawab soalan dong. Belum lagi. Nampak pendakwah, jiwa seorang pendakwah dalam penjara. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Lihat, ganti nama dah berubah.
Tadi dia kata apa? Inni taraktu millata, aku tinggalkan agama satu kaum. Oleh kerana dua orang dalam penjara dah berapa kali terperanjat dengan kehebatan Nabi Yusuf ini. Kali ini pada ayat yang 40, Nabi Yusuf dah berani menggunakan ganda sebab kawan tak lagi dah. Ma ta'buduna min duni, apa yang kamu sembah? Dari tadi Nabi Yusuf tak sebut, sebab Nabi Yusuf sedang membina repo. Tapi bila dah mula orang tu dah mula tekah, dah jadi pengikut, maka ketika itu dengan berani Nabi Yusuf kata, apa yang kamu sembah daripada nama-nama yang selain daripada Allah itu hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya. Kamu cipta nama-nama itu. Samaitumuha antum wa aba'ukum, atuk-atuk kamu pun sama. Dia berani kutuk datuk sekali. Okay. Tadi tak berani kan sebab nak berdakwah, bukan tak berani, takut, maksudnya strategi. Ma anzalallah, Allah tidak pernah memohonkan kepada sultan. Dan kemudian lebih dahsyat itu, inil hukmu illa lillah, bahawa sungguhnya hukum itu, kuasa pemerintahan, kuasa membuat keputusan itu milik Allah Subhanahu. Sebab tu kalau kita tak pandai berdakwah, kita jumpa orang saja, kita kata kuasa pemerintahan milik Allah. Kawan tu kebel-kebel, siapa orang? Untuk sampai membicarakan tentang kuasa pemerintahan, tampuk pemerintahan milik Allah, dia kena bermula daripada asas akidah dulu. Baru orang itu akan menyerahkan diri dia, ketaatan segala-galanya kepada Allah dan juga kepada mereka yang bersama Allah. Kalau tidak, kuasa itu mereka tidak akan hargai. Nampak Nabi Yusuf berdakwah daripada kecil sehingga kata amara alla ta'budu illa iya, dan Allah yang memiliki segala hukum dan segala pembuat keputusan itu, dialah yang telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah melainkan dia. Zalika dinul qayyim, dan ini agama yang lurus. Sekali lagi dia kata walakinna aktharan nasi la ya'lamun, tapi manusia ramai yang tak tahu. Seolah-olah yang tahu ini golongan yang sikit, segelintir, seperti kita bertiga sekarang ini. Golongan yang segelintir inilah yang akan bergerak berdepan dan mengubah alam. Dia bagaikan nukleus yang dididik, yang dibentuk, yang dibelai, yang dibetulkan imannya, yang dibetulkan akhlaknya, yang dibetulkan kerohaniannya, yang dibetulkan ilmunya, yang dimantapkannya dalam halaqah-halaqah usrah yang kita cuba buat. Dan inilah yang akan bekerja mengubah alam ini. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-41, Nabi Yusuf barulah nak jawab, tapi dia menggunakan ganti nama sekali lagi. Ya sahibai sijni, wahai rakan sepenjaraku. Sedangkan dia dipenjarakan kerana fitnah. Yang dua orang itu dipenjarakan memang kerana mencuri dan buat salah di istana. Tetapi Nabi Yusuf masih memanggil itu rakan sepen. Dia tak panggil wahai orang yang telah dipenjarakan, wahai orang yang telah melakukan kesalahan di istana, wahai orang yang mencuri. Walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu pecah amanah, orang-orang itu buat salah, gunakanlah perkataan-perkataan yang lunak. Moga-moga kelunakan itu akan melembutkan hati dia untuk bersama dengan dakwah ini. Jangan kata dia musuh. Ya sahibai sijn, wahai rakan sepenjaraku. Begitu lunak perkataan yang diajar oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita. Wahai rakan sepenjaraku. Bila nak sampai begitu sedih kat sini, bagi orang yang tak belajar konseling, doktor-doktor saya dipahamkan kurang belajar konseling, sebab dia diajar untuk betul serang, think the worst, fikirkan yang, ya saya tak mengatakan salah, memang doktor diajar untuk fikirkan think the worst kan, yang tu kan. Tapi dalam ilmu konseling lain pula, kita kena cari perkataan yang negatif, yang positif. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu, fayaski rabbahu khamra, dia akan bagi minum pada tuan dia arak, berarti akan serve, dia akan balik jadi khadam kat istana. Wa ammal ahad, adapun seorang lagi, fayuslahu, dia akan disalib dan kepala dia akan dipatuk oleh burung sampai dia kering ke atas. Dia tak kata kamu akan balik ke istana, yang kamu ni akan mati, dibunuh dan kemudian disalib dan otak kamu akan dimakan oleh. Dia tak kata macam tu. Sebab mereka is very intelligent. Cakap dia, salah seorang daripada kamu akan, salah seorang daripada kamu, itu akulah tu.
dia faham lah sendiri kan, tak payah detail sangat. Tapi kalau pada sakit tu ilmu lain, saya tak nak komen, skill lain, memang kena fikir the worst lah. Tapi maksud saya bercakap begitu menyebabkan orang itu faham. Qudiyal amr, maka ditentukanlah, diputuskanlah segala putusan itu. Allazi fihi tastaftiyan, telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara itu yang kamu tu telah berlaku. Tetapi Nabi Yusuf masih lagi mengambil kesempatan berdakwah ini, dan kena dakwah ini kena big picture, jauh, jangan hanya fikir dalam penjara sahaja. Nabi Yusuf mempunyai pemikiran yang besar, kena rancang dan melihat masa depan dakwah ini. Lalu berkata Nabi Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan selamat di antara mereka berdua itu, udhkurni, sebutkanlah perihalku kepada tuan, kepada raja nanti. Siapa boleh bantu saya? Apa maksud poin ini? Udhkurni, sebutkan tentangku kepada raja nanti bila kamu dah keluar nanti, bila kamu dah serve dia balik. Apa poin kat saya? Bantu saya. Dr. Raja tak sabar nak cakap, tapi kita bagi dulu anak-anak buah dia. Hari ni hari Dr. Raja kan? Ya, Faizal. Dia nak start berdakwah kepada raja. Maknanya, alhamdulillah hadiah dalam kereta lah Faizal. Maknanya apa? Nabi Yusuf bukan hanya fikir orang yang punya, dia fikir satu masa dia akan keluar dan akan jadi sana dan akan jaga networking itu. Seolah Nabi Yusuf kata, this is my card. Kena ada semangat macam tu. Jangan hanya fikir berdakwah depan lutut kita sahaja, tapi fikir suatu dakwah yang besar, gagasan yang besar yang kita nak ubah alam ini. Sebab tu Nabi Yusuf berkata apa? Udhkurni inda rabbik. Tapi seperti biasa, fa'ansahu syaitan zikra rabbih, maka syaitan pun telah menyebabkan lelaki itu lupa kepada untuk menceritakan kepada tuannya. Falabitha fis sijni, maka duduklah Nabi Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Tapi Nabi Yusuf tetap bersabar. Tapi sekurang-kurangnya dia telah letakkan benih di luar sana. Dan bila sampai Allah menguji, sebab dakwah ini kita jangan fikir jangka pendek, tapi kita fikir juga dakwah jangka panjang. Walaupun kita berbeza pendapat sekarang, tapi mungkin kita akan bersama pada masa akan datang. Ketika belajar ni mungkin anda berbeza-beza pandangan, tetapi satu masa nanti anda saling memerlukan antara satu sama. Sebab tu kalau bermusuh, janganlah bermusuh lebih-lebih, kerana satu masa nanti silap-silap jadi isteri kita pula kan. Betul? Senyap dia semua. Dia dah lupakan kisah Nabi Yusuf yang lepas. Okay? Jadi itu gambaran yang saya nak berikan kepada anda. Jadi yang paling penting sekali, membina rapport, membina hubungan sangat penting. Izinkan saya izinkan saya nak tunjuk video klip. Dah tafsir pun ada video klip juga kan. Saya percaya teman-teman native dah biasa tengok video ni, tapi kalau tak tengok memang tak patut sungguh. Pelakon-pelakon yang ada dalam pelakon-pelakon dalam filem ini tidak ada siapa. Jangan belakang, ini dia prof. Jangan sebut prof mana. Biasa tengok cerita ni. Lampu belakang. Sebab orang nak tunjuk wayang, tengok sungguh-sungguh kan. Kalau tak faham kepada lampu depan saja. Ada space tak ada? Okey. Diabetic ulcers, evidence of gangrene.
Tengok wajah dia. Okey, apa agaknya rahsia saya tunjukkan filem ini? Apa dia? Rahsia apa? Buat apa? Dia sibuk mengajar sehingga dia lupa perasaan pesakit itu kan, sebab tak benda repo. Okay. Kita mesti merasa boleh tak pasang lampu ni. Jazakallah khairan. Kita mesti melihat semua orang keliling kita adalah makhluk kita, dan kita